kita minta Datuk supaya bagikan satu garis panduan. Kerana apabila kita bincang tasawuf, banyak perdebatan tentang istilah tasawuf tu sendiri. Daripada mana root word, kata akar dia. Sehingga ada yang kata dia terpengaruh dengan bahasa asing, ada yang kata dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran luar, kan? Jadi macam mana? Quran adakah guna perkataan tasawuf? Ataupun apa perkataan pun tak apa? Mungkin Datuk boleh bagikan sedikit pencerahan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Kita walaupun sembang kita ni santai, tapi ini adalah satu tajuk yang mempunyai akar dia di dalam sejarah orang Islam. Sama ada kita nak bahas daripada mana perkataan tasawuf ataupun apa istilah yang nak dipilih sebagai alternatif yang lebih baik dari tasawuf, itu bukan suatu hal yang terlalu besar. Walaupun sebahagian para sarjana tak setuju kata tasawuf ni berasal daripada mana-mana akar. Dia tasawuf sepertinya dalam risalah Al-Qushairiyah tu dia kata bukan daripada sudut kias atas bahasa. Dia tasawuf, dia sufi ni sufi, kan? Sebahagian kata dia daripada ahli sufah, sebahagian kata daripada safaul qalb, sebahagian macam-macam andaian. Tapi tak penting. Yang penting ialah dia kata la musyahata fi istilah, tidak ada perbalahan di dalam istilah ini. Apakah yang kita nak maksudkan dengan ilmu tasawuf itu sendiri, kan? Sebahagian sarjana memang mereka tak nak guna tasawuf kerana katanya tasawuf ini telah disebabkan kerana berbagai sejarah latar tasawuf itu kerana bercampur dengan berbagai-bagai ilmu yang lain. Maka kata kita guna istilah Quran, iaitu tazkiyatun nafs, kan? Kan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang membersihkan ruhnya, membersihkan an-nafs, nafs itu yang membersihkan nafs. Itu istilah yang Quran guna. Itu istilah yang Quran guna, tazkiyatun nafs, tazkiyah. Tapi tak apalah kalau sekiranya yang dimaksudkan dengan tasawuf itu pun tazkiyatun nafs, maka kita tidak ada perbalahan padanya. Pada golongan zuhad yang awal, golongan zuhad yang awal ataupun golongan awail ini, mereka ini timbul ilmu kerohanian ni kerana Nabi SAW sendiri memang dalam agama ni ada bab kerohanian ni satu bab yang besar. Dia menduduk kedudukan yang besar. Cuma sebelum saya nak pergi pada kerohanian, kedudukan besar, saya nak kita faham satu hal. Agama-agama Samawi, sebagai orang tak suka guna agama Samawi, agama saja Samawi, tak apalah, di atas version-version berbagai ni, din Samawi, agama yang Tuhan turun. Sama ada kita tengok agama tu orang Yahudi ke ataupun orang Kristian, kan, tak kiralah penyelewengan yang berlaku tu. Kemudian sehingga pada Islam, teras agama-agama ni usulnya ialah akidah. Foundation dia tu, creed dia tu, akidah tu. Dia tak boleh against akidah dia. Selepas daripada akidah tu barulah datang macam mana fiqh dia, amalan dia, bagaimana kerohanian dia. Sama dalam Islam itu asasnya. Bukan kerohanian dulu baru akidah. Akidah dulu baru kerohanian. Sama juga dalam Kristian, sama juga Yahudi. Kerana dia ada kesan agama langit. Agama-agama yang tak berdasarkan wahyu, kan? Sebahagian kalau saya sebut mungkin di Malaysia ni kadang-kadang mereka ni sangat, kan? Tapi tak apalah, dia orang boleh challenge kita lah. Sama ada Buddha ke agama-agama lain. Dia kerohanian dulu. Akidah dia tak ada. Dia yang penting perjuangan kerohanian. Jadi teras tu nak kerohanian. Selagi jalan suluk tu, jalan nak menuju ke Tuhan tu. Dia apa you percaya tak penting. Yang penting pencapaian kerohanian yang dia fikir. Ini berbeza. Islam dia datang akidah dulu. Di atas asas akidah tu barulah pergi kepada pencapaian kerohanian. Jadi akidah Islam adalah teras. Selepas daripada itu timbul bagaimana cara manusia ni perlu dibersihkan. Manusia ni bukan saja elemen akal, tapi dia ada elemen ruh. Yang Quran kata yas'alunaka 'anil ruh. Bagaimana ruh itu hendak disucikan, dibersihkan. Ruh itu boleh kotor. Kan? Maka agama datang elemen zikir, ikhlas, ihsan itu, kan? Bukan saja soal mengabdikan diri pada Allah, tapi an ta'budullah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kan? Jadi ini yang seakan-akan hadir, muraqabah, merasai nilai itu. Bukan soal beribadah, tapi kemanisan ibadah.
makna ibadah. Untuk mencapai jalan seirin nak tuju pada Allah ni, manusia ada pengalaman dalam Quran ni. Dia perlu dididik. Kan? Perlu didik solat dia, perlu diatur. Walaupun solat tu ada, tapi macam mana nak disiplinkan orang. Solatnya banyak, zikirnya banyak. Macam mana nak bukan semua orang boleh buat semua zikir Nabi tu. Maksudnya zikir Nabi tu orang boleh buat, bukan semua orang boleh buat setiap hari semua zikir tu dia buat. Dia tak mungkin. Dia kena susun untuk diri dia. Macam mana solat untuk diri. Maka di situ lahirnya orang-orang yang berpengalaman dengan menggunakan syariat ini melalui jalan menuju Allah Jalla wa'ala. Wujudnya golongan zuhad, golongan ahli-ahli zuhud yang tinggalkan dunia. Tapi bukan bererti mukhalafah dengan syariah. Memberikan fokus kepada pengabdian diri pada Allah Jalla wa'ala. Tadi Datuk sebut teras akidah. Ya. Kerohanian, penyucian jiwa, pembersihan diri itu sampingan. Dia bukan duduk pada usul. Dia hendaklah muwafaqah dengan akidah. Berselari dengan akidah. Okey, macam mana kita nak bezakan yang ni terasnya akidah, yang ni dia kerohanian dulu, lepas tu akidah datang kemudian. Yang kerohanian dulu ni dia tak penting. Nak percaya apa pun tak penting. Yang penting dia rasa dia zauq. Yang penting dia rasa macam dia dekat. Sebab tu spiritual experience, pengalaman kerohanian ni bukan saja berlaku di kalangan orang Islam. Kalau kita tengok agama-agama lain pun dia mengaku dia pengalaman kerohanian juga. Pasal dia tak penting. You nak percaya karut ke, you nak percaya jelmaan apa pun tak penting. Yang penting you rasa macam kita tengok sebahagian sami-sami yang pergi duduk di gunung-gunung tu. Dia ada yang percaya kat pokok ni, sekejap ada yang panggil bintang ni. Dia tak penting. Dia tak penting akidah. Dia pentingkan apa yang dia rasa. Jadi ilmu tasawuf asalnya ilmu untuk membetulkan diri dengan Allah Ta'ala. Keikhlasan, adab, bagaimana untuk menjadikan seorang itu khusyuk dalam ibadah, bagaimana nak membuang sifat-sifat yang buruk dalam diri. Sehinggalah kemudiannya ilmu tasawuf itu dia menjelma dalam rupa yang lain. Setelah beratus tahun, dan Ibn Khaldun menyebut hal ini dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Bercampur-campur akhirnya mari unsur-unsur yang lain. Yang itulah yang kita nak bincang pada hari ini. Adakah ilmu tasawuf yang sebahagian orang dakwah itu masih lagi berada pada landasannya ataupun telah bercampur dengan perkara-perkara yang tidak wajar? Bukan soal kita memerangi ilmu itu, tapi kita ingin memurnikan apa yang dimaksudkan dengan tasawuf jika istilah itu hendak digunakan pakai.